Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tujuan saya buat rakaman ni untuk menerangkan tentang satu tugasan yang dikatakan satu tugasan yang dikatakan sukar, sukar ataupun tak faham, tak jelas. Okey. Baik, latihan yang saya beri ni berdasarkan penerangan saya, pada topik yang telah dipelajari pada hari semalam, iaitu struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang dalam ni ada banyak contoh kan. Tapi sepanjang pembelajaran hari semalam, kita sempat melihat dua contoh. Okey, dua contoh yang saya huraikan, termasuk saya ada hantar chat note kan, saya ada hantar note yang berbentuk tulisan tu untuk menerangkan kepada kamu topik ini. Okey, contohnya yang pertama, contoh yang kita belajar untuk pilihan bersarang tu adalah contoh yang beli kek lapis Sarawak ni. Okey, ini struktur asasnya, struktur asas bagi pilihan bersarang. Okey, so sekarang ini sudokodnya. Sudokod, contoh sudokod ni. Okey, contoh sudokod ni iaitu memenuhi syarat demi syarat. Ada dua syarat, syarat pertama, syarat kedua, dan syarat kedua tu dalam tu ada syarat. Syarat pertama, syarat kedua tu pilihan yang bersarang. Okey. So, ini adalah contoh contoh catat alih dia. Okey. So, kalau kamu baca yang ni, kamu tengok contoh sudokod ni, sepatutnya kamu dah faham dah. Kamu dah faham dah. Cari kedai kek, masuk kedai kek. Ada kek lapis Sarawak? Ya. Okey, kalau tak ada, pergi sebelah kanan, turun bawah pula. Turun bawah, tidak ni, tak pergi sini. Dia terus pergi sini. Nampak anak panah dia? Anak panah dia terus keluar. Kalau ada, so ini syarat pertama. Syarat pertama kalau dipenuhi, pergi syarat kedua. Syarat kedua ni adalah sarang daripada syarat yang pertama. Syarat. Maknanya nak beli kek tapi ada satu syarat lain lagi. So ada syarat pertama dia mesti kek lapis Sarawak. Okay, kemudian bila nak beli tu, kalau dah ada pun belum tentu beli lagi sebab dia nak tengok corak pula. Tapi kalau dah memang tidak, dia terus keluarlah, tak ada lah. Macam struktur kawalan pilihan, ada atau tak ada? Okey. So, pilihan dia kalau ada, dia ada pilihan pula lagi. Itulah disebut sebagai pilihan bersarang. Okey, kalau coraknya menarik, beli. Kalau tak menarik juga, so dia pergi sebelah kanan ni, tetap juga kita tidak membelinya. Macam tu. Okey. Baik, seterusnya. Tengok contoh yang kedua. Ini dua syarat tadi pasal nak beli kek tu. Tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni yang saya terang panjang lebar juga. Ini menggunakan istilah nombor ataupun integer. Okey. So integer ni berkaitan dengan soalan yang saya bagi ni. Sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Okey. Mana soalan yang saya bagi? Sekejap Okey, ni soalan yang saya bagi. Soalan yang saya bagi. Saya pun tak tampaklah kat mana sukarnya soalan ni. Okey, pertama dia minta buat pseudocode. So pseudocode anda menggunakan senarai harga ni. Sebab dia tulis sini, anda mengunjungi sebuah restoran buffet bersama dengan keluarga anda. Senarai harga ditunjukkan di bawah. Okey, so anda kalau situasi kumpulan satu, nanti anda bagilah jawapan. Berapa sebenarnya kena bayar? Berapa sebenarnya kena bayar? Sebenarnya jawapan boleh bagi, tapi kita nak buat sistem. Contohnya sistem tu, bila dia dah daftar, dah tahu dah berapa jumlah yang dia kena bayar. Okey, so kena buat pseudocode. Jadi pseudocode dia sekarang ada berapa syarat? Ada berapa syarat? Pertama, syarat dewasa. Dewasa dalam dia ada syarat. So sebab tu nama dia pilihan bersarang. Dewasa yang 65 tahun ke atas sahaja
dewasa 65 tahun ke atas. Dewasa 40. Kalau dewasa 65 tahun ke atas, 25 sahaja. So bermakna kat sini ada dua syarat. Ada dua syarat dalam satu pilihan. Pilihan dewasa tu ada dua. Ada dua. Iaitu sama ada dia 65 tahun ke atas atau kurang 65 tahun. So awak kena buatlah. Uh, apa pergi ke kedai, nyatakan okey, pertama mula kan. Lepas tu uh, nyatakan bilangan. Okey. Nyatakan bilangan pelanggan. Nyatakan bilangan pelanggan. Okey. Lepas tu ketiga, baru masuk. Jika dewasa, jika dewasa bermakna umur dia sekarang ni dia tulis dari situ kan, 65 tahun ke atas 25. Dewasa sama dengan 40. Okey. Tapi syarat sebelah dia ada syarat lagi. Di bawah dewasa tu ada syarat 65 tahun ke atas. Jadi kita pakai integer tu lah. 65 tahun ke atas, 65 lebih 65 RM25. Bawah, jika tidak tu bawah dia lah. Bawah dia kena bayar 40. Bawah 65 kena bayar 40. Okey, sekarang dia letak tengah-tengah. Tengah-tengah dia adalah kanak-kanak. Dia dah bagi siap dah. Sebab tu integer tu saya terang dia. Ada tengah-tengah dia. Ada yang paling tinggi, ada tengah-tengah, ada yang paling rendah. So sekarang yang tengah-tengah dia adalah kanak-kanak. Jika kanak-kanak 4 hingga 12 tahun. Okey, 4 hingga 12 tahun RM20. Jika tidak RM30, iaitu tinggi melebihi, nampak dia tulis tu. 4 hingga 12 tahun. Kalau dia umur dia tinggi melebihi bukan daripada 4 hingga 12 tahun. Maknanya umur dia berapa? 4 hingga 12 tahun. Lepas tu dia kata tinggi dia melebihi 150 cm. So bermakna yang ni kategori dia budak tu 4 hingga 12 tahun. Tapi kalau budak tu lebih 150 cm dia kena bayar RM30. So kategori dia kategori umur. Tapi dalam tu ada syarat pula. Syarat umur tu mesti tak lebih 150, maknanya kurang 150 bayar 20. Lebih 150 bayar 30. Ni saya sebut ni dia macam sudokod dah sebenarnya. Sebenarnya saya dah bagi jawapan pun. Seterusnya, yang keempat. Yang empat ni tak ada masalah dah. Dah ada dua sarang. Sarang ketiga tu bukan pilihan lagi dah. Tapi dalam sarang tu ada pula pilihan lain. So sekarang ni awak ada 3 pilihan. Dalam tu ada dua sarang. Dua sarang tu maknanya satu je sarang dia. Yang satu lagi pilihan. Satu lagi tu konsekuensi, akibat dia. So satu pilihan kan. Satu pilihan. Sekejap saya kat sini yang ni saya cuba conteng juga supaya nampak. Sekejap saya ambil pen kejap. Saya cuba lukis. Okey, saya cuba lukis supaya nampak. Harap-harap boleh lah ini. Nampak sikit. Okey, so tadi saya dah terang macam tu supaya awak nampak lah sudokod dia. So sudokod dia adalah bunyi-bunyi macam integer tu. Okey, so tapi sekarang ni awak punya lapisan tu sebenarnya saya nak cerita awak sudokod dia tak banyak pun, ada 12 line je jawapan dia. Jawapan dia ada 12 atau 13 line sahaja. Okey, kejap saya tunggu ni. Alamak, lembat pula internet ni. Okey. So dia macam ni. Alright, ni dah keluar. Saya cuba buat dalam. Allah, pusing-pusing lagi. Saya tak nak download lah, susah sebab saya nak buat tunjuk kat awak je.
Okey, saya ambil warna warna terang sikit. Okey, bolehlah. Okey. So sekarang awak ada macam ni sama awak ada yang ni kan. Ayuh tak keluar, kenapa tak keluar? Alahai. Hmm, kenapa tak keluar? Saya nak tulis ni. Kenapa tak keluar? Suggest edit. Ni dah keluar dah tapi ni. Oh, sekejap lah. Saya download sekejap. Saya download sekejap. Supaya saya boleh tunjuk kat awak dalam bentuk tu. Okey, kejap saya buka kejap. Supaya saya boleh contoh-contoh sikit. Dengan harapan awak dapatlah faham apa yang saya nak tunjukkan tu. Kejap kejap je. Okey, okey. Okey, kejap review. Start thinking. Okey, baik dah keluar dah. Warna merah lah. Okey, macam ni. Okey, contoh kalau kita buat kan. So kita pindahkanlah dia punya ni kepada sudokod dia. Contoh so dewasa harga dia 40. Okay, so bermaksudnya dewasa kat sini adalah umur 13 hingga 64 tahun. So kalau kita nak tukarkan dia dalam bentuk nombor 13 hingga 64 tahun. Okay, sama dengan RM 40. So kita refer lah macam tu. Okay, kemudian di bawah dewasa tadi kita ada jika kan. So kita buatlah jika dewasa RM 40. Lepas tu bawah dia ada jika lagi. Jika sebab ada lagi syarat 65 tahun tu. Jika dewasa lebih 65. Lepas tu baru kita buat. Yang ni adalah RM25. Bayar RM25. So samalah dengan yang ni. Sama. So kemudian yang ni pun sama. Jadi sekarang kita punya sudokod tu daripada umur yang paling tinggi, tengah-tengah dan paling bawah ni dia bukan pilihan dah. Dia tak pilihan dah. Tapi dalam cerita dia ni, dalam ni ada kriteria tinggi. So bermakna dalam kita punya sarang ni, nanti sebelah dia tu yang tidak tu adalah sarang untuk yang pakai ketinggian ni. Tapi dalam sudokod straight je ayatnya. Jika kedua ni pilihan pertama bawah dia jika lepas tu jika tidak tu adalah bertukar daripada syarat 1 ke syarat 2. Yang kriteria di bawah dia ni letak di bawah dia. Bawah syarat 1 ni ada kriteria dia. So boleh buat terus je, straight je.
So yang saya nak buat ni adalah untuk kumpulan 1 saja. Okey, so kumpulan 1 kalau awak kira, senanglah sebenarnya. Dewasa 40 tahun, kemudian dewasa 2 sama dengan 60, ada 2 64 tahun. Kemudian dewasa ada 3 lah, ada 3. Kanak-kanak 1 11 tahun 140 cm. So yang ni saya nak minta lepas awak siapkan sistem ni, awak dia keluarlah dia punya total dia berapa. Total dia. So sistem tu hanya masuk je, okey dewasa berapa orang? Okey 3. So dia akan kirakanlah berapa jumlah. So dapatlah total berapa harga dia. Macam tu. Okey, so saya harap boleh difahami apa yang saya sampaikan ni. Sudokod tu sangat simple sebenarnya. Mungkin carta alih tu lah awak akan jadi pening-pening sikit lah. Sebab carta alih tu kali ni dia rumit sebab dia ada 3 syarat, 3 kriteria. Okey, macam saya cakap, dia tulis 3 syarat tapi yang ketiga ni bukan syarat dah. Ini consequences. So awak kena fikir dia sebenarnya ada 2 sarang besar. 2 sarang besar, 2 sarang besar tepi ada sarang kecil, sarang kecil, sarang kecil. Yang ketiga dia ada sarang kecil je. Dia tak ada lagi sarang besar. Sebab yang ni adalah consequence daripada yang 4 tahun ke bawah tu. Tapi dia ada satu pilihan lagi iaitu yang tu yang awak kena tulis dalam sudokod awak. Okey. So harapan saya boleh buat, cuba buat dulu. Tengok contoh ni, bagi faham betul-betul. Tengok contoh ni. Dia bagi banyak contoh sebenarnya. Kenapa banyak contoh? Okey, ada satu lagi awak boleh refer juga contoh yang ni. Okey, yang ni pun dia dah macam yang saya nak buat ni sebenarnya. Ni. Jika jualan kurang 400 beri komisen 7%. Tapi 400 ke atas tapi kurang 750. Ini semua kena pakai persamaan tu. Sama juga, sama ni. Ini nampak awak kena buat sudokod. Kalau saya suruh buat ni pun sama, nanti awak akan tanya macam mana cikgu saya nak buat. Yes, awak kena fikir macam mana awak nak buat dia punya sudokod dia. Dan sebenarnya sudokod sangat simple kan. So ada orang nak buat terus algoritma dia kan. So terserahlah, boleh juga kan macam ni kan. Mula isytihar bilangan pelanggan. Okey, kemudian baca pelanggan. Jika pelanggan berusia lebih 65, sama dengan ni bawah ni. Bayar sama dengan berapa? Jika tidak, masa yang ni dah syarat kedua dah. Ni dah syarat kedua. Susah pakai kat sini. Ni syarat kedua dah. So bawah dia ni ada syarat yang ni. Bawah dia. So bila berubah syarat ni, nampak ni dia punya indent dia sama. Yang ni untuk pilihan bersarang. So lagi banyak dia punya syarat di bawah satu sarang, awak sambung je bawah dia. Jika. Jika tidak ni, bila dah masuk syarat kedua. So macam ni cara nak tulis sudokod kita. Okay, that's all yang saya boleh share. Hopefully boleh membantu awak. Kan, kalau tengok contoh yang dia bagi bawah ni pun dah ada lagi contoh. Yang ni lagi rumit sikit. Sebenarnya kita nak masuk yang ni nanti lepas exam, lepas ujian kan. Tapi saya bagi awak advance, patutlah dia tulis cabaran. Bagi dia cabaran. So ni dalam struktur penyelesaian masalah. So boleh ada proses-proses yang terlibat. Nak siasat dia, nak draft algoritma dia dulu. Buat kan contoh-contoh sikit kan. Memunikan langkah dia. Okay. Tapi yang ni senang sebenarnya. Sebab pakai kad diskaun nampak. Tapi nampak dia buat Mula baca kad. Jika kad sah digunakan, periksa nilai minimum kad. Jika yang tulis jika ni semua jika ya jika ya. Jika tidak dia tak tulis. Dia akan tulis dekat bawah ni. Jika tidak ni. Jika tidak ni adalah pilihan daripada ya. Atas ni ya. Yang tidak dia tulis jika tidak. Okay, kemudian tamat jika tidak, tamat jika. Tamat jika ni yang terakhir consequences. Dan jika tidak yang terakhir ni adalah bukan sarang. Ini adalah output dia. Kat sini. Okey. Saya rasa itu saja untuk penerangan saya untuk membantu awak dalam menjawab soalan ini. Awak ada tempoh sampai Ahad, boleh buat insya-Allah. Jangan pening-pening. Okey. Saya rasa itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.